Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab 5 iaitu tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Pertama sekali kita tengok dahulu standard pembelajaran dia. Okey, standard pembelajaran untuk bab ini. Okey. Yang pertama, kita mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Kedua, menerangkan jenis hidupan liar di zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Kemudian kita akan menghuraikan ciri-ciri tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika, serta kita akan merumus kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey. Jadi kita akan teroka 4 subtajuk. Okey. Ada 4 subtajuk. Boleh tengok sini. Pertama, tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia, hidupan liar di zon iklim panas dan zon iklim sejuk, tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika, serta ada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap ekosistem. Okey. Tapi cikgu akan jelaskan dahulu mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Okey. Kita masuk 5.1. Okey, ini tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia ini dikategorikan kepada 4. Jadi maksudnya tumbuh-tumbuhan ni ada 4 kategori. Okey. Iaitu hutan, padang rumput, tumbuh-tumbuhan renek gurun panas dan tumbuh-tumbuhan renek tundra. Okey, jadi ada 4. Jadi jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dipengaruhi oleh keadaan iklim, latitud dan ketinggian sesuatu kawasan. Okey, jadi taburannya maksudnya kawasan tersebut lebih banyak tumbuhan jenis ini dia mengikut iklim suatu kawasan tersebut. Kalau panas, apa dia punya tumbuh-tumbuhan. Okey, antara jenis hutan, okey kita tengok dahulu hutan. Kita ada hutan hujan tropika, okey. Ada hutan monsun tropika, hutan konifer, hutan Mediterranean dan hutan daun luruh sederhana. Okey. Selepas itu jenis padang rumput pula. Kita ada padang rumput savana, padang rumput sederhana step, dan juga kita ada kawasan tumbuhan renek atau samun di kawasan gunung, gurun dan tundra. Okey. Jadi itu dia contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia kategori. Okey, sekarang kita tengok gambar dia. Okey, ini contoh hutan Mediterranean. Okey, kenapa dipanggil hutan Mediterranean? Dia terletak di kawasan Mediterranean. Okey, di kawasan Mediterranean. Itu dipanggil hutan Mediterranean. Kalau tengok sini, pokok-pokok dia berjarak-jarak kan? Pas itu renek. Okey, sekarang kita tengok padang rumput. Okey, padang rumput. Rumput dia maksudnya rumput lah, bukan pokok. Okey. Rumput dia tengok sini luas. Okey, penuh dengan rumput. Kawasan ini penuh dengan rumput. Ini hutan. Hutan ni macam biasalah kita selalu nampak hutan penuh dengan pokok-pokok yang tinggi, gabung lagi dengan rumput-rumput. Okey, pokok-pokok rendah, semua pokok ada. Okey, ini tumbuh-tumbuhan renek gurun panas. Okey. Ini di kawasan gurun panas boleh nampak ada kaktus. Renek tu maksudnya pokok tumbuh-tumbuhan yang rendah lah. Dia tidak tinggi, tumbuh-tumbuhan yang rendah. Okey, yang ini tumbuh-tumbuhan renek tundra. Boleh tengok beza dia. Ini pun renek juga, rendah juga. Beza tundra dengan gurun panas ni. Kalau tundra ni tumbuh-tumbuhannya lebih rapat. Kalau tumbuhan renek gurun panas dia berjarak-jarak. Tengok ni. Dia berjarak-jarak. Dia ada SOP dia kalau renek gurun panas. Okey, kalau tundra ni tiada SOP. Okey. Selepas itu ada tumbuh-tumbuhan tundra. Tengok tumbuh-tumbuhan tundra dia rapat-rapat kan.
Tapi kalau padang rumput gurun, kalau panas dia berjarak antara satu sama yang lain. Okey, berjarak. Bagi hutan konifer pula, ni kenapa digelar hutan konifer? Sebab pokok dia tu macam bentuk konifer. Okey, bentuk konifer, pokok Christmas orang panggil. Begitulah. Lepas itu ada hutan daun luruh sederhana. Hutan daun luruh sederhana dia ini apabila dia mau luruh, okey, daun pokok tersebut akan berubah warna. Okay. Sebab itu dia ada warna kuning kekuningan, ada warna merah-merah, ada warna ungu-ungu sikit. Dia cantik lah kan. Okay. Hutan monsun tropika dengan hutan hujan tropika. Kalau tengok dua ni, hutan monsun tropika ni dia ada jarak-jarak sikit. Tapi kalau hutan hujan tropika ni dia tebal, hutan tebal. Okay. Hutan tebal, tengok. Boleh tengok beza dia. Ini untuk gambaran dia, untuk gambar supaya kamu boleh bezakan hutan monsun tropika, hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika ni adalah hutan yang terbesar di Malaysia. Okey. Okey, ini padang rumput savana. Boleh tengok padang rumput savana dan kita ada padang rumput step. Beza dia, savana dia lagi tinggi rumput dia, tengok lebih mencanak rumput dia. Tapi kalau rumput step ini dia lagi botak lah dipanggil, dia lebih sendu, tidak rata. Okey, rendah lagi daripada rumput savana. Okey, itu untuk contoh-contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia ikut kategori. Okey. Okey, kita sambung lagi. Kita tengok pula sekarang ini ialah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada suatu kawasan tersebut. Okey, kita tengok tumbuh-tumbuhan gurun panas dahulu. Okey, ini tengok tepi ni, akasia bantut. Okey, ada kaktus. Okey, itu contoh dia. Okey, sekarang kita tengok di manakah itu kawasan utama gurun panas. Okey. Utama gurun panas. Kawasan utama gurun panas ini meliputi gurun Sahara, gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran dan gurun besar Australia. Okey, ini contoh dia. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan ini mempunyai ciri-ciri yang bolehkannya menyesuaikan diri dengan keadaan iklim yang panas. Maksudnya, tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut adalah tahan panas. Okay? Tumbuh-tumbuhan jenis xerophyt, okay, digelar xerophyt, mempunyai akar yang panjang. Okay? Jadi, kalau di kawasan panas, dia adalah jenis xerophyt. Kemudian akar yang panjang supaya dia boleh menyerap air di bawah tanah. Kemudian mempunyai batang berongga dan berlendair untuk menyimpan air dalam jangka masa yang panjang. Kemudian daunnya berkilat, keras, kecil, dan berduri untuk mengurangkan kadar kehilangan air melalui sejat peluhan. Okey, jadi mesti ada duri. Biji benih yang berkulit tebal, keras dan tahan kemarau. Okey, biji benih dia pun berkulit tebal, keras dan tahan. Okey, contoh-contoh seperti kaktus. Ini biasa kamu tahu kaktus, rumput esparto, akasia bantut dan semak samun berduri. Ini akasia bantut. Ya. Yang selalu dalam gambar tu ada, kalau kamu tengok ni pokok ni setiap ada dalam gambar atau filem-filem. Jadi ini kaktus, contoh kaktus. Okey, sekarang kita tengok padang rumput sederhana step. Padang rumput sederhana step. Ini ada feeder grass, dan drop seed. Kawasan utama hutan semula jadi ini terdapat di bahagian tengah Asia. Okey, tengah Asia seperti utara China, Mongolia, barat daya Rusia, pedalaman Turki, Syria, Iraq. Okey, itu untuk tengah Asia. Sebelah situ kita ada lembangan Murray, Darling di Australia, kawasan Veldt di Afrika Selatan,
bahagian tengah Amerika Utara, kawasan Prairie, serta Argentina dan Uruguay, kawasan Pampas di Amerika Selatan. Okey, itu antara kawasan-kawasan yang terdapat padang rumput sederhana step. Okey, terdapat dua jenis rumput, iaitu rumput pendek step. Okey, contoh dia seperti Fetusia, feeder grass, spesies daisy, Fetusia ovina dan tulipa. Okey, itu contoh-contoh rumput sederhana step. Okey. Kemudian kita ada rumput panjang, macam cikgu terangkan tadi, ada panjang, ada rendah. Okey. Panjang ini digelar sebagai prairie. Okey, rumput panjang prairie. Seperti big blue stem grass. Nama pun panjang. Blue stem grass, needle grass, side oats grama dan drop seed. Okey, itu contoh-contohnya. Kamu ingat satu lah atau dua. Drop seed, paling sering drop seed dengan needle grass. Ingat tak jarum tu? Rumput panjang, jarum, rumput jarum. Kamu kasih tukar nantilah bahasa Inggeris dia, needle grass. Okay, dengan drop seed. Berubah warna mengikut musim, iaitu berwarna hijau semasa musim bunga. Okay, hijau musim bunga. Kuning semasa musim panas dan perang semasa musim luru. Okey, perang dia. Ingat kalau musim luru jatuh dia jadi perang-perang lah. Kalau kuning dia masak sudah. Jadi dia jadi kuning. Pokok tumbuh hanya di sepanjang sungai atau kawasan lembap. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan seperti willow, poplar dan elder. Okey, willow, poplar dan elder. Ingat elder. Dan yang orang tua tu elder. Okay, poplar. Ingat popular, tapi kasih lari you, dia jadi poplar. Poplar, elder. Orang dewasa terkenal, poplar, elder. Okay, tapi bagi lari lah you dia untuk mudah ingat. Okay, nama-nama untuk padang rumput sederhana step. Okey, feeder grass, ini ada contoh drop seed begini rupa dia, feeder grass. Okey. Seterusnya kita tengok hutan conifer. Okey, hutan conifer tumbuh di kawasan yang beriklim sejuk sederhana kebenuaan. Maknanya di kawasan Siberia lah. Antara kawasan hutan conifer ialah di utara benua Asia. Okey, utara benua Asia, Kanada Utara dan utara Eropah. Hutan ini dikenali sebagai taiga di Siberia dan boreal di Eropah. Okay. Sifat diriannya tulen yang bermaksud terdapat satu atau dua jenis pokok di suatu kawasan. Kanopi pokok berbentuk kon. Okay, dia bentuk kon untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Okay, kan dia di kawasan sejuk, jadi ada salji. Okay, dia bentuk kon lah supaya salji tidak berkumpul di atas pokok. Okay. Malar hijau iaitu pokok-pokok kekal berdaun sepanjang tahun. Jadi dia kekal, setiap tahun dia akan berdaun. Okay, dia malar hijau. Malar tu sentiasa, maksudnya kekal. Okay, daun berbentuk jarum dan bersalut lilin yang tahan dengan cuaca sejuk melampau. Okay, mas. Jadi kalau pokok di kawasan sejuk ni dia tahan sejuk. Kalau di kawasan panas dia tahan panas. Kebanyakan pokok mempunyai akar yang pendek. Beza dia kalau di kawasan sejuk akar dia mesti pendek. Kalau di kawasan panas akar dia mesti panjang supaya dia boleh menyerap air bawah tanah. Okay. Kemudian mempunyai biji benih berkulit keras, berkayu lembut, berkulit tebal dan boleh mencapai ketinggian 40 meter. Pokok utama yang tumbuh di kawasan ini adalah seperti conifer jenis pine, fir, cedar, spruce, larch, birch dan juniper. Okey, itu contoh-contoh pokok conifer lah. Jenis-jenis conifer. Conifer ni dia banyak jenis lah. Dia banyak jenis. Macam jenama. Baju ada satu tapi dia ada jenama lah, macam-macam kan. Itu contoh dia. Ini dia birch. Tengok fir. Fir dia lagi rapat-rapat rendah kan. Tapi kalau birch dia lagi tinggi pokok dia. Tengok dia punya kon pun
tidak rapat sangat, tapi kalau fir dia rapat. Dia punya daun-daun tuh, rimbunan daun. Oke, sekarang kita masuk padang rumput savana. Nah, pernah nampak ni pohon semalu ni? Kalau disentuh dia malu tertutup. Oke. Ini baobab. Bawah ni baobab. Besar pokok dia, batang dia lagi besar daripada dia punya pohon. Oke. Padang rumput savana terdapat di benua Afrika. Okey, Afrika, Amerika Selatan dan Australia Utara. Padang rumput ini dikenali sebagai lanos dan kampus terdapat di Amerika Selatan. Okey, ekosistem padang rumput savana meliputi kira-kira 20% daripada jumlah kawasan tanah. Okey, dia punya ekosistem cuma 20%. Jenis dan kepadatan pokok dipengaruhi oleh iklim yang berbeza-beza mengikut musim. Tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada rumput tinggi, semak samun, okay, dan pokok renek. Okey, ada rumput tinggi, semak samun tapi pokok dia renek, rendah. Tumbuh-tumbuhan mempunyai daun berbentuk jarum, okey, berakar panjang, berkulit tebal, batang berongga dan menggugurkan daun pada musim kemarau. Jadi musim kemarau dia gugur, tidak macam pokok hutan konifer ni dia sentiasa berdaun, tapi kalau padang rumput savana dia akan gugur daun dia kalau musim kemarau. Okay, contoh pokok seperti baobab, semalu, akasia, palma, rumput pine, abal, beech dan guari. Okey. Kamu boleh tengok di Google lah. Dia punya gambar-gambar ni. Setiap tumbuhan ni. Okay, Llanos, kawasan padang rumput tropika di Colombia dan Venezuela. Kalau kampus, padang rumput dengan pokok renek di Uruguay, Brazil, Paraguay dan Argentina. Ini baobab ni. Baobab. Okey, sekarang kita tengok hutan daun luruh sederhana. Okey, tengok cantik kan pokok dia. Pokok dia ni akan berubah, warna daun dia akan berubah ikut iklim lah. Ikut 4 musim. Okey, dia ada 4 musim. Tengok. Musim bunga dia warna kuning-kuning sikit. Musim panas hijau, biasalah. Musim luruh jatuh semua daun-daun dia. Musim sejuk putih. Okey. Hutan daun luruh sederhana tumbuh di kawasan yang beriklim hawa sederhana. Okey, kawasan ini mengalami 4 musim. Okey, musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Contoh negara seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah Barat contoh Scotland, Ireland, Jerman, Kanada, Australia, New Zealand, Jepun dan Timur China. Okey, selalu nampak dalam movie atau drama Jepun kan ni, pokok ni cantik pokok. Kebanyakan pokok berdaun lebar. Hujau pada musim panas dan gugur pada musim luruh. Pokok tidak terlalu rapat, sederhana besar dan tidak tinggi. Okey, pada musim luruh iaitu menjelang musim sejuk, daun-daun pokok berubah menjadi coklat dan merah. Hal ini disebabkan oleh pancaran matahari berkurangan. Jadi, suhu rendah dan air yang sejuk. Okey, jadi itulah pokok tersebut dia berubah warna. Kemudian daun-daun gugur kerana pokok sukar untuk mendapatkan air. Okey, daun dia yang gugur, pokoknya tidak mati. Antara tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan ini ialah seperti pokok sakura, pokok sakura yang pink tu, basswood, bulu, oak, birch, ash, elm, maple, berangan, poplar dan beech. Okey, kalau kamu tengok maple ni dia cantik daun dia. Cantik dia punya pokok. Boleh tengok di Google. Okey, itu untuk 6.1. Okey, 5.1. Kita masuk 5.1. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia dahulu. Baru kita masuk 5.2. Sekarang kita masuk 5.1. Okey, boleh tengok gambar tu, ada contoh-contoh hutan, padang rumput. Okey, kita ada hutan Mediterranean dan macam-macam. Okey, setelah cikgu sudah jelaskan tadi
kawasan tumbuh-tumbuhan tersebut mengikut iklim.